طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. InsyaAllah pada malam ini saya berminat untuk menyentuh tentang satu isu, ya, tentang isu di mana yang baru-baru ini viral, ya, viral di Twitter, di mana adalah sebahagian daripada orang yang mempersoalkan kepentingan menguasai bahasa Arab, especially dalam kalangan budak-budak kita di Malaysia ini, ya. Dan kita meninjau semula sebuah karya yang tidak tahulah timingnya itu macam kena sangat, ya, timing karya ini, penerbitan karya ini dan juga isu-isu yang timbul itu. Di mana alhamdulillah saya telah dimaklumkan akan terbit sebuah buku dalam bulan ini ataupun bulan akan datang lah, ya, insyaAllah, dan akan diterbitkan dan juga akan disediakan untuk pasaran sebuah terjemahan bagi karya Imam Muhammad Abu Zahrah rahmatullah alaih, seorang tokoh, seorang pemikir, seorang sejarawan Islam yang tidak asing lagi, ya, faqih juga, qadi besar, ya, qadi dalam arti kata pengetahuannya itu sangat luas tentang Islam, di mana beliau telah menulis sebuah makalah atau sebuah karangan yang dijudulkannya dengan judul Al-Mujtama' Al-Qur'ani, yang saya telah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai masyarakat Al-Quran. Ini very literal dan very direct lah, ya, di mana beliau di dalam buku tersebut, di dalam karya tersebut lah, ya, karya tersebut dan buku yang akan diterbitkan itu terjemahannya yang julung kali dalam bahasa Melayu akan ini karya itu berkisar berkenaan tentang masyarakat Al-Quran seperti mana yang telah ideal masyarakat itu, ya, ideal masyarakat Islam itu seperti mana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, di mana Allah SWT telah turunkan Al-Quran, itu kepercayaan kita lah orang Islam, bahawa Allah turunkan Al-Quran ini sebagai panduan untuk kita hinggalah ke akhir zaman, betul. Dan of course sebahagian daripada cara hidup manusia itu ialah cara hidup bermasyarakat, cara hidup bersatu padu, bersolidariti untuk kebaikan bersama. Dan beliau menekankan itu, ya, point by point di dalam karyanya ini. Dan beliau juga telah mengemukakan satu analisa yang sekira menarik dan istimewa bagi Abu Zahrah ini, ya, di mana beliau menyatakan ada beberapa disenaraikan karya ini 3, tetapi 3 itu dengan syarahannya yang panjang, ya, dengan syarahannya panjang, dan beliau telah menyatakan bahawa antara punca ke perpecahan umat Islam itu daripada sejak awal lagi lah, ya, selepas kewafatan Rasulullah SAW umat Islam sudah berpecah dari kerana wujudnya ketaksuban, al-asabiyah. Maka sebab itu beliau mengatakan ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah berulang kali mengingatkan para sahabatnya agar jangan menjadi umat yang ta'asub, kerana itu seakan-akan tanabbu ataupun itu seakan-akan Nabi memberitahu tentang perkara yang akan berlaku di masa akan datang, bahawa umatnya akan berpecah belah kerana asabiyah ataupun yang saya terjemahkan sebagai ketaksuban. Dan ketaksuban ini menurut analisis Abu Zahrah tidak hanya terhad kepada bangsa, ya, walaupun bangsa Arab itu ta'asubnya jelas kepada bangsa, tetapi beliau mengatakan bahawa ketaksuban itu boleh juga ketaksuban kepada negara, ya, kepada kerakyatan, kewarganegaraan. Saya orang Malaysia, maka saya taksub dengan kemalaysiaan saya. Saya orang Sabah, saya taksub dengan kesabahan saya, ataupun saya orang Kelantan, saya taksub dengan kekelantanan saya. Kata beliau, itu pun boleh menjadi salah satu daripada
manifestasi lah kita boleh katakan ataupun mazahir ketaksuban ataupun asabiyah ini. Dan yang lebih merunsingkan lagi, beliau bukan merunsingkan dia, ya, dia tahu apa yang dia mau tulis, tapi bila mana saya terjemahkan karya ini, dan saya rasa sangat penting untuk kita fahami bahawa di antara punca terutama, ya, yang menyebabkan perpecahan kita, perpecahan umat Islam, kerana terputusnya komunikasi sesama kita yang istimewa, yang khusus, yang membawa identiti Islam itu. Ya, inilah bahasa Arab. Kan? Kalau kita dulu, beliau ada bawa satu contoh di sini. Kalau pada zaman dulu, orang misalnya daripada tanah Arab pergi ke Iran, pergi ke Iraq, pergi ke Afghanistan, hatta mereka boleh berinteraksi dengan bahasa Arab. Ada kesatuan identiti di situ, adanya keumatan di situ. Tapi bila mana kita sudah identiti Islam itu sudah mula dijadikan sebagai identiti kedua, dan kita dipecahkan berdasarkan kenegaraan kita, berdasarkan etnik kita, berdasarkan bangsa kita, bahawa kononnya tidak ada bahasa yang boleh menyatukan kita sebagai umat, maka hal itulah yang menyumbang kepada perpecahan ataupun ialah perpecahan umat Islam lah, yang sampai ke sekarang ini masihlah berlaku, bahkan menjadi lebih teruk, sampai orang merasakan tidak penting untuk mengaji ataupun untuk mempelajari ataupun untuk menguasai bahasa Arab. Sedangkan kalau kita fikir daripada sudut agama dan sudut keumatan itu, bahasa ini sebagai bahan ataupun alat komunikasi yang sangat penting, dan ia juga bukan setakat alat komunikasi yang begitu saja, ya. Ia merupakan alat komunikasi yang ada sejarahnya, yang akan mengaitkan kita dengan Rasulullah SAW, yang akan mengaitkan kita dengan Al-Quran, dan juga banyak lagi daripada elemen keislaman itu. Sebab itu kita tengok para ulama terdahulu, walaupun diorang tu datang daripada pelbagai bangsa, mau tidak mau diorang akan kena kuasai bahasa Arab, sebab diorang faham kepentingan memahami ilmu agama ini menurut bahasa asalnya, ini bahasa Arab inilah. Maka sebab itu bahasa ini bukan semata-mata komunikasi, tetapi ia juga memiliki denyutan, kita boleh katakan denyutan agama itu kuat di dalam bahasa Arab. Maka analisis Syekh Abu Zahra, beliau katakan ini satu fasal panjang, ya, dalam karyanya ini, satu fasal panjang menceritakan tentang sejarah ringkas macam mana bahasa Arab ini mula luntur lah, ya, dalam masyarakat Islam. Dia bukan satu fenomena yang baru. Of course, kita selepas Perang Dunia Kedua dan perpecahan negara-negara kepada negara-negara kecil, dan juga pembentukan identiti berdasarkan negara, bangsa yang tertentu, maka elemen keumatan dan juga bahasa Arab itu semakin lemah sebenarnya, bertambah lemah lagi. Beliau katakan ini, beliau letakkan di bawah, ya, di bawah kategori ketaksuban asabiyah itu, bahawa unsur yang besar, antara unsur yang besar yang memecahkan umat Islam itu ialah asabiyah ataupun ketaksuban, dan di bawah daripada asabiyah itu ialah ini, ya, ialah ketaksuban kepada bahasa selain daripada bahasa Arab, ketaksuban kepada bangsa, kepada negara, yang akhirnya melunturkan penguasaan bahasa Arab itu. Kata beliau, hal ini sudah berlaku sejak daripada kurun ketiga Hijriah, ya, kurun ketiga Hijriah, di dalam pertengahan ataupun awal lah, ya, awal dinasti Abbasiyah di Iraq, ya, di mana sikap ketaksuban ini pada asalnya taksub kepada bangsa dan juga nasab keturunan, akhirnya berpindah kepada taksub kepada bahasa dan juga bahasa ibunda, itu bahasa ibunda selain daripada bahasa Arab.
Beliau katakan di sini, kita dapati bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam daripada bangsa bukan Arab telah bergerak menuju ke arah menghidupkan semula sifat perkaumannya yang lama dan menghidupkan bahasa-bahasa purba miliknya. Yakni kecenderungan ini di mana orang-orang yang ajam, ya, yang bukan Arab, bila mana mereka masuk di dalam circle ilmuan ataupun circle ilmuan, bahkan even dalam politik Abbasiyah pada zaman tersebut, kan kita ingat dulu zaman Abbasiyah semuanya cakap Arab, semua menteri-menterinya orang Arab, no. Sedangkan pada zaman itu adanya kerajaan-kerajaan kecil yang terbentuk yang akhirnya berjaya untuk melunturkan ataupun merenggut kuasa eksekutif yang ada pada Abbasiyah. Dijadikanlah Abbasiyah itu umpama kerajaan macam kerajaan bukan puppet, tapi kerajaan yang di atas, tapi kuasa eksekutifnya itu dimiliki oleh kerajaan Buaih, dan kerajaan Buaih ini bukannya Al-Buaihi, ya, ataupun dalam bahasa Inggrisnya Al-Buaihid, di mana kerajaan Al-Buaihi ini bukannya kerajaan Arab, dia kerajaan Syiah yang most of them ataupun rata-rata lah orang-orang yang memimpin di dalam kerajaan Buaih itu ialah orang Parsi yang masuk dalam Islam. Jadi ada unsur-unsur ketaksuban kepada bangsa, dan di mana mereka mereka ahli politician, ilmuwan golongan ini undermine ataupun merendahkan kehebatan bahasa Arab, dan berhujah kononnya bahasa Arab ini tidak boleh menghasilkan ilmuwan, falsafah, sains sama seperti bahasa Parsi. Dan mereka juga bersyair dengan syair bahasa Parsi, ya. Dan gerakan ini dinamakan, diberi lakab Asy-Syu'ubiyah. Syu'ubiyah itu kalau pada zaman sekarang ini difahami itulah, ya, sikap kebangsaan yang melampau ataupun resis lah, di mana resis mereka ini, mereka menilai bahasa Arab, bangsa Arab itu sebagai bangsa yang di bawah daripada mereka, kerana tidak mampu memberikan ataupun tidak mampu menampung kehebatan dan juga kepelbagaian dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bahasa Farsi dan juga oleh budaya Iran yang lama. Maka ini orang-orang yang menggerakkan gerakan Syu'ubiyah ini berusaha untuk menghidupkan bahasa-bahasa purba menurut kata-kata Abu Zuhrah ini. Betul lah, ya. Mereka ini most of them Farsi, orang-orang Parsi yang akan bersyair dengan bahasa-bahasa Farsi seawal daripada kurun ke-3 dan juga ke-4 Hijriah itu. Kemudian beliau mengatakan, saya sambung baca di sini, ya. Kalau mau baca penuh tu boleh baca, boleh nanti dapatkan buku penuhnya, insyaAllah. Tidak lama lagi akan diterbitkan. So kata beliau rahmatullah alaih, suatu masa dahulu seorang Muslim berjalan daripada timur jauh ke barat jauh, dia tidak akan mendapati melainkan bahasa Al-Quran lah yang menjadi pertuturan antara orang Islam. Para pengembara Muslimin berkelana daripada taman-taman di Andalus ke India, mereka tidak mendapati sebarang masalah dan komunikasi, kerana bahasa Arab lah yang menghimpunkan bangsa-bangsa yang berbeza bahasa asalnya. Kesemua mereka merasakan bahawa mereka adalah umat yang satu, kerana bahasa lah yang menghimpunkan buah fikiran, budaya, idea dan perasaan bangsa-bangsa yang pelbagai itu. Begitulah juga situasi mereka dahulunya. Lalu ini analisis beliau yang telah saya syarahkan pada awal sedikit tadi, bahawa orang misalnya daripada Afghanistan ingin datang ke haji, saat di mana bahasa ataupun di mana zaman kegemilangan Islam itu tidak perlu kepada bahasa lain selain pada bahasa Arab. Bahasa Arab sudah menjadi umpama lingua franca
bagi orang-orang yang hidup di dalam kawasan tersebut lah, ya. So it's big sebenarnya di dunia Islam ini, dan disatukan oleh bahasa. Dan kita sendiri merasakan itu, ya. Hatta kita pada zaman sekarang ini, bila mana kita boleh berbahasa dengan bahasa Arab, kita baca Al-Quran, kita faham isi kandungan Al-Quran, maka kita rasa connected dengan Al-Quran itu lebih daripada orang yang sekadar membaca terjemahannya. Begitu juga misalnya kalau kita pergi ke dunia Arab, kita berjumpa dengan ulama-ulama ataupun dengan academician yang boleh berbahasa Arab, kita rasa connected dengan mereka kerana bahasa itu dan bahasa Arab dan keislaman yang kita ada. Kita rasa kita ini satu umat, dan kita rasa kita ini sebagai satu sebagai ada pertaliannya, berbanding daripada kalau kita bercakap dengan mereka dengan bahasa Inggeris, ya, bahasa Inggeris. Kita tidak akan merasakan kedekatan itu sama seperti kita bercakap bahasa Arab, ya. Jadi sebab itu kalau kita mau bawalah teori sosiologi di dalam perbahasan ini, Lahman di dalam karyanya berkenaan tentang sistem teori, membahaskan bagaimana semua aturan masyarakat ini diatur oleh komunikasi sebenarnya. Bagaimana orang yang di atas menyampaikan maklumat kepada orang yang di bawah. Bagaimana orang yang di bawah berkomunikasi dengan sesama mereka melalui penanda-penanda signifier yang pelbagai. Di antaranya ialah penanda lisan, ini bercakap lah. Dan itu tidak syak lagi menjadi elemen penyatu antara umat Islam kalau dia betul-betul dimanfaatkan dan juga di boosterkan, bukan suntikan COVID saja perlu booster, tapi bahasa Arab juga perlu di boosterkan gitu, supaya kita rasa keumatan kita, rasa perkaitan kita dengan sesama kita, ya. Ini apa yang dinyatakan oleh Syekh Abu Zahra ini, saya kira sangat masuk dalam kepala saya lah, ya, masuk dalam kepala saya yang kecil ini. Di mana kalaulah bahasa Arab itu betul-betul dihayati dan juga dijadikan sebagai bahasa franka sesama orang-orang Islam yang ada dari timur, di China, sampai ke barat di Andalus ataupun di Morocco, kita semua boleh berkomunikasi dengan bahasa Arab. Alangkah indahnya, ya, dan kita merasa fungsional pengetahuan kita tentang bahasa Arab itu. Nah, kalau sementara kita sekarang ini hal kita dipecahkan oleh nationality, kita dipecahkan oleh unsur kebangsaan pula, sampai ke tahap kita tidak mahu dan kita tidak menghargai, ya, image Islam itu dan juga budaya Islam itu, sampai ke tahap adalah sebagian orang mengatakan perlu langsung mempelajari bahasa Arab. It's wrong. Itulah yang akan menyumbang kepada perpecahan kita. Kita rasa estranged. Kalau kita mau bercakap dengan orang Islam yang lain, kita kena bercakap dengan bahasa orang kafir sebagai contoh, bahasa Inggris. Sedangkan kita ada bahasa yang khas bagi kita sendiri, orang Islam, bahasa Arab. Saya tidak bercakap tentang bangsanya, saya cakap tentang bahasanya, bahasa yang Allah SWT telah pilih untuk menurunkan Al-Quran kitab yang terakhirnya di dalam bahasa ini. Maka lebih lagi lah tanggungjawab untuk menguasai bahasa Arab itu, sebab yang menjadi syarat untuk kita memahami dengan yang sebenarnya akan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata beliau, jadi tentang syu'ubiyah itu tadi yang timbul sejak daripada zaman Abbasiyah sampai ke jatuhan Abbasiyah, bahkan melarutan selepas itu juga, di mana orang-orang ajam ada semacam dia ada landasan pemikiran syu'ubiyah itu
yang telah dibuka pada zaman Abbasiyah, berterusan sampailah ke sekarang ini sebenarnya, di mana kita dapati ramai daripada ilmuwan, kita boleh tengoklah sendiri yang tidak mau ataupun tidak bila mana kita timbulkan isu bahasa Arab ini dan juga tentang penguasaan bahasa Arab, diorang rasa allergic. Orang kata tidak semestinya saya tidak menguasai bahasa Arab, saya tidak boleh menjadi alim. No, we're not talking about that. Kita bercakap tentang ini identiti Islam, ya, bahasa Arab sebagai identiti Islam. Jadi di mana kamu punya tanggung jawab untuk menjaga identiti Islam itu, dan di mana tanggung jawab kamu sebagai seorang alim untuk menguasai bahasa teks agama kamu, ini Al-Quran dan juga hadis, kedua-duanya dalam bahasa Arab. Jadi kata Syekh rahmatullah alaih, setelah bahasa-bahasa purba, ini bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab itulah, ya, dibangunkan daripada petidurannya, bangunlah bersamanya juga ketaksuban yang kental dan perpecahan yang merosakkan. Of course, dia memecahkan sebab kita tidak lagi berbahasa dengan bahasa yang sama. Masing-masing, saya lahir sebagai orang Melayu, maka saya kena bercakap bahasa Melayu. Saya tidaklah boleh saya akan haram mempelajari bahasa selain berbahasa Melayu. No, itulah ketaksuban. Ya, itulah ketaksuban sebenarnya. Sedangkan kalau kita tengok secara statistiknya, orang-orang yang bilingual, yang mampu menguasai dua bahasa itu lebih pintar daripada orang yang monolingual, orang yang sekadar menguasai satu bahasa. Yes, apatah lagi kalau tiga bahasa dikuasainya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, kan? Dan rata-rata kita di Malaysia ini orang-orang terpelajarnya menguasai dua bahasa, bilingual, dan tidak ada isu sebenarnya untuk kita menambah pengetahuan kita memahami bahasa Arab itu, ya. Tetapi itulah, sama ada dia tidak menampak function bahasa Arab itu sebagai bahasa umat, ataupun dia merasakan tidak, ini membuang masa, ini menguasai bahasa Arab itu, sedangkan bahasa Arab itu kita belajar bahasanya, kita belajar budayanya, kita belajar sejarahnya yang sangat kaya sebenarnya, yang kita akan dapat menghargai lah. And in the end akan menjadi lebih memahami, berbanding daripada orang yang hanya menguasai satu bahasa. Kita tengok fikirannya akan jadi sempit. Dan ini betul, fikiran yang sempit, fikiran yang kita namakan sebagai kolot itu kerana bahasa yang sempit. Berbeza orang yang menguasai 2 atau 3 bahasa, fikirannya lebih terbuka sebab dia faham budaya-budaya yang lain selain daripada bangsa dirinya sendiri. Jadi hal inilah, ya, ketaksuban ini yang memecahkan, yang merosakkan umat Islam, kerana taksub kepada bangsa sendiri yang dilihatnya konon tercabar dengan bahasa Arab, sedangkan tidak ada isu pun. Kata beliau, bahkan padanya ini apabila menghidupkan bahasa-bahasa purba itu, bahasa-bahasa ajam itu, tersembunyilah cahaya ilmu Islam, yang bahasa Arab itulah menjadi wadahnya yang diperkukuhkan dengan segala jenis corak pemikiran manusiawi Islami. It's true, betul, ya. Di mana Islam itu ataupun bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa ilmu, dan khazanah ilmu sudah begitu banyak ditulis sebenarnya di dalam bahasa Arab. Tetapi kita disconnected dengan karya-karya ini, di antaranya kerana kekagangan bahasa. Apabila kita tidak menguasai bahasanya, maka kita tidak dapat menghargai kejenisan, ya, ulama-ulama Islam yang terdahulu. Maka apa yang berlaku ialah orang-orang yang selain daripada orang Islam, bila mana mereka menguasai bahasa Arab, orang kaji karya-karya kita, karya-karya umat Islam, keluarkan kajian, terbitkan di situ di sini, jual buku 300-400 ringgit satu naskah, dan dia katakan itulah kajian yang terbaik, karena sedangkan itu milik kita. Tapi kerana kita mengabaikan penguasaan bahasa Arab itu, maka yang berlaku ialah itulah ilmu Islam itu
direndahkan nilainya oleh orangnya sendiri. Itu sangat menyedihkan lah, ya. Kemudian beliau menambah di sini. Beliau menambah di sini satu analisa yang saya sangat menarik. Adakah orang ramai tahu, kata Abu Zahra, bahawa negeri Farsi kini, ini Farsi itu merujuk kepada Iran lah, bahawa negeri Farsi kini sudah tidak mengenali bahasa Arab. Iran tidak kenal bahasa Arab, melainkan dalam kalangan minoriti ulama-ulamanya, kata Syekh Abu Zahra. Sedangkan yakni negeri Iran ataupun Farsi ini, itulah yang mengurnikan pemikiran Islam dengan Abu Hanifahnya, Al-Jahisnya, Al-Bukhari, Al-Farabi, Ibn Sina, Zamakhsyari, Fakhruddin Ar-Razi, Syamsul A'immah Ar-Radhi, dan selain mereka daripada tokoh-tokoh pemikir Islami dan sastra Arab. Dan kalau kita Al-Ghazali sebagai contoh, Al-Ghazali itu berasal daripada Tus. Tus ini satu negeri di dalam Iran. Dan banyak lagi, ya, tempat Fakhruddin Ar-Razi berasal daripada Rai di Iran. Tapi kenapa sekarang ini tidak ada sebiji pun kalau kita mengatakanlah, ya, tidak ada bahasa Arab itu tidak menjadi bahasa utama di Iran itu. Sedangkan ulama-ulama Islam yang menulis ratusan jilid buku di dalam bahasa Arab, bercakap dan menulis di dalam bahasa Arab, tidak menulis dalam bahasa Farsi. Ini beliau menyatakan di antara buncanya itu ialah kita boleh fahami lah kenapa disebut di sini, ialah kerana wujudnya ketaksuban kepada bangsa itu. Ini saya mau katakan tadi, sampai ke tahap, ya, bila mana kita mengkaji, ya, saya ini juga mengkaji tentang aliran Syiah, ya, aliran Syiah Imamiyah. So aliran Syiah ni di antara wujudnya isu yang agak sensitif juga antara Syiah Arab dan juga Syiah Iran. Syiah Arab dan juga Syiah Iran. Syiah Arab mengaku bahawa mereka lah yang lebih baik, kerana mereka ini para imam itu, para imam-imam mereka yang ma'asum itu semuanya orang-orang yang boleh menguasai bahasa Arab dan daripada bangsa Arab. Sementara Syiah Iran kata no, kamilah yang menjaga dan juga yang telah membina sebuah negara dengan kepimpinan ulama ataupun dinamakan mereka wilayatul faqih dalam masa ghaibah ini, ya, dalam masa kegaiban Imam Mahdi ini, ya, ini menurut kefahaman mereka. So kamilah yang lebih power. Dan sebelum ini juga kerajaan Safawi, sebuah kerajaan Syiah Farsi yang mengutamakan bahasa Farsi, telah muncul dan juga telah menaikkan bendera Syiah itu. Jadi ada semacam tension lah ataupun ketegangan antara Syiah Arab dan juga Syiah yang bukan Arab ataupun Syiah Farsi ini. Jadi kata Abu Zahra, negeri Farsi ini tidak ada yang mengetahui bahasa Arab melainkan minoriti para ulamanya. Begitu juga kata beliau, adakah manusia tahu bahawa negeri Transaksonia ataupun Asia Tengah merupakan negeri asal Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab dan juga selainnya daripada ulama-ulama yang mulia. Kini sekiranya seorang pemuda Arab berjalan di situ, maka dia menjadi asing dengan bahasanya. Ini menjadi asing dengan bahasa Arab. Dia tidak akan mendapati sesiapa pun mampu berkomunikasi dengannya, melainkan segelintir nadir daripada kalangan ulama di situ. Ini orang-orang awam tidak boleh berkomunikasi dengan dia. Berbeza dengan ratusan tahun yang lalu, di mana bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa franka, bahasa yang digunakan oleh semua, ya, bahasa yang digunakan oleh semua. Maka dirasakan, ya, keumatan itu,
ke mana saja kita pergi, kita boleh kita boleh tahu di manakah hujung negeri Islam. Sebab apa? Sebab hujung dunia Islam itu sebab kesemuanya bercakap dengan bahasa yang sama. Okay? Sementara pada zaman sekarang ini, kata beliau, ini daripada saat ini di mana bahasa-bahasa purba ini dihidupkan semula dan bahasa Arab makin merosot penguasaannya, umat Islam berpecah belah. Tiada sebarang unsur yang boleh menyatukan mereka, dan serigala-serigala manusiawi pun membaham mereka satu persatu. Ini saya bacakan ini kesemuanya satu bab ataupun satu fasal kecil daripada karya beliau ini, ya, tentang bagaimana analisis beliau. Ketaksuban itu pun mempengaruhi penguasaan bahasa yang akhirnya menimbulkan kerana taksub kepada bangsa selain bangsa sendiri, selain daripada bangsa Arab, dan sangat allergic dengan Arab itu sampai ke tahap tidak mau menguasai bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab itulah yang berpotensi untuk menyatukan kita sebagai sebuah umat, sebagai sebuah masyarakat Islam yang bernaung di bawah Islam ini, yang berkongsi satu identiti sebenarnya, ya. Kita menyembah satu tujuan, satu kiblat, Kaabah, dan kita sudah merasakan keumatan itu. Bayangkan kalau kita semua, ya, kalau kita semua boleh berbahasa dengan bahasa Arab. Kita pergi ke Masjidil Haram, kita pergi ke Masjid Nabawi, kita tidak perlu kepada translator. Kita bercakap, saya mau stay di sini satu malam, saya mau stay di sini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau stay i'tikaf di dalam masjid, boleh atau tidak? Bercakap dengan bahasa Arab. Kita rasa sangat dekat dengan orang-orang di situ, seakan-akan keluarga lama kita. Tetapi begitulah apa yang berlaku. Ketaksuban itu yang telah ketaksuban yang tidak yang pointless sebenarnya, ya, dan merasakan bahasa Arab ini tidak penting. Itulah yang telah membuat masyarakat Islam itu berpecah belah. Sedangkan sudahlah berpecah belah, ditambah lagi dengan kelunturan penguasaan bahasa Arab itu. Jadi isu ini sebenarnya sangat penting, dan mujurlah masyarakat Twitter. Ada yang menyuarakan bersetuju, tidak perlulah dibuat kelas bahasa Arab di sekolah-sekolah, ya. Ada yang kata tidak boleh, bahkan perlu diberikan pengetahuan asas paling tidak berkenaan tentang penguasaan bahasa Arab itu di sekolah-sekolah. Tetapi saya rasa kedua-dua pihak ini bersetuju bahawa perlunya pemantapan semula dan juga pengayaan semula silibus bahasa Arab itu. Silibus bahasa Arab itu sampai ke yang sebaiknya sampai ke tahap murid itu bila mana dia belajar bahasa Arab, bila mana dia habis sekolah, dia boleh menguasai bahasa Arab itu. Kita di Malaysia, sistem pendidikan kita sangat unik, ya, sangat menarik. Berbeza dengan Indonesia. Indonesia kalau kita pergi ke pondok-pondoknya, begitu juga di India, ya, di madrasah-madrasahnya, di markas-markas ta'limnya, dorang boleh berbahasa Arab tapi melalui hafalan. Melalui hafalan, sebiji dihafal. Kita tidak mau begitu. Bahasa Arab ini bukan dihafal, dia adalah bahasa yang sepatutnya fluid, yang cair, yang macam kita misalkan bahasa Melayu. Kita menyampaikan makna dengan bahasa itu, berkomunikasi dengan bahasa itu, dan sepatutnya bukan dengan cara hafalan. Tapi di Indonesia yang saya lihatlah, ya, sahabat-sahabat saya, dorang power bab nahu, hafal Alfiyah bin Malik sebelum pergi ke Madinah dulu. Ramai yang pergi ke Madinah itu setakat mengulang saja. Tapi bila mana bercakap, berkomunikasi dengan bahasa Arab itu, mereka kurang. Why? Sebab mereka mempelajari bahasa Arab itu melalui hafalan. Nah, itu cara yang salah. Dan saya rasa kita boleh pelajari daripada kesilapan itu, dan boleh memperkemaskan lagi
penguasaan ataupun silibus itu, ya, supaya murid-murid ini bila mana mereka keluar daripada sekolah, mereka paling tidak bolehlah, ya, memahami struktur bahasa Arab. Saya secara peribadi, saya daripada kecil, ya, daripada sekolah rendah dulu, daripada sekolah rendah dulu, dulu kita sekolah agama petang, ya. Ada juga dipelajari ini bahasa Arab itu, perkataan-perkataan lah, ya, dalam bahasa Arab. Tapi saya tidak tahu struktur itu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu saya tidak tahu, melainkan saya sudah masuk ke tingkatan 4. Dan ini saya di sekolah agama. Dan saya boleh bayangkan kepayahan itu kalau bagi murid-murid yang di luar daripada sekolah agama, misalnya di SMKA dan seumpamanya, tidak memahami bagaimana struktur ayat dalam bahasa Arab ini boleh dibentuk. Itulah saya kira yang paling penting itu ialah pembentukan silibus itu, ya, yang memudahkan guru dan juga yang memudahkan student untuk menyerap kaedah-kaedahnya. Adalah, ya, beberapa kelas bahasa Arab yang saya tengok di Malaysia ini yang memanfaatkan silibus Madinah, silibus pengajian bahasa Arab di Madinah dulu, yang dikarang oleh Syekh Dr. Fa Abdul Rahim. Dr. Fa Abdul Rahim, beliau merupakan seorang yang ajam, ya, dia adalah orang India, tidak saya orang Tamil, ya. Dia masuk Islam dan pertama sekali dia pergi ke Mesir belajar bahasa Arab, dan dia ialah bahasa Arab apabila kita pergi ke pusat-pusat pengajian Islam yang besar ini, bila mana dikatakan mengaji bahasa Arab itu, yang mula disuapkan kepada student ialah kitab Nahwu. Kitab Nahwu, kitab Ajurumiyah itu. Sedangkan itu bagi student yang langsung zero, yang langsung tidak memiliki penguasaan bahasa Arab, itu agak sukar dan tinggi. Kita tidak tahu perkataan-perkataan, kita tidak tahu apakah ayatnya, terus diajar kepada tata bahasa. Beliau katakan dalam satu wawancara, tidak ada faedah. Tidak ada faedah tu kalau bagi student yang kosong, zero bahasa Arabnya, untuk disogok dengan ilmu Nahwu. Yang sepatutnya yang lebih awal dan lebih aula untuk dipelajari oleh student itu ialah dia pelajari mufradat. Dia hafal dan juga dia gunakanlah, ya, mufradat. Mufradat ini ialah perkataan-perkataan itulah, ya. Contohnya buku, kitab, itu mufradat. Gelas, ka'sun, ya, atau qarurah, botol, ya, air, dan begitulah yang dihafalnya, ya. Mula sebagai permulaan dikayakan dulu dengan vocabulary itu. Itu mufradat, vocabulary dalam bahasa Arab. Yang selepas itu barulah diperkenalkan tentang struktur ayat, cara macam mana menyusun perkataan-perkataan yang sudah dihafalnya tadi, dan itulah kaedah yang telah disusunnya di dalam metod ataupun manhaj ta'lim lughah Arabiah li ghair natiqin, bagi orang-orang yang tidak boleh menutur, yang tidak menutur dalam bahasa Arab. Selama 4 semester program itu, buku itu dibuat untuk 4 mustawa ataupun 4 tahap, dan dibagikan per semester 6 bulan begitu. Dan saya secara peribadi saya masuk ke ma'had ini dahulu, ma'had ta'lim lughah, dan saya telah belajar sebahagiannya lah, ya. Dan itu betul-betul improve, dia memperbaiki kefahaman saya tentang bahasa Arab itu, dan penguasaan saya tentang bahasa Arab itu, yang mempersiapkan saya untuk pergi ke kuliah. Sebab bila mana kita masuk ke kuliah, kita tidak akan lagi belajar cara struktur ayat apa semua. No, kita akan menulis bahasa Arab tanpa baris. Tanpa baris. Orang kita lah, ya, orang kita di Malaysia kagum, ya, bila mana orang-orang Arab ataupun student daripada Timur Tengah menulis menulis jawapan-jawapan mereka di paper itu
tanpa baris. Macam mana kamu boleh baca ni tanpa baris? No, kami belajar juga daripada zero. Kami belajar cara mengerab, cara meletakkan baris itu. Ya, tidak ada yang tiba-tiba jadi. No, semua pun perlu kepada masa untuk belajar. Jadi sebenarnya kita di Malaysia pun boleh buat. Ya, kalau benda ini boleh dibuat di Madinah, di mana-mana lah ya, pusat pengajian yang Islam yang besar di dunia ini, kelas intensif bahasa Arab ini, kita di Malaysia pun boleh sebenarnya, boleh. Tapi memerlukan pada silibus yang mantap lah, ya, silibus yang mantap, bukan yang silibus yang baru kau baru mau belajar bahasa Arab itu daripada kosong kau terus sogok dengan ajurumiyah. Nah, khata. Jadi begitu. Perlahan-lahan kita membina minat orang-orang ramai tentang bahasa Arab, dan saya kira orang sebenarnya minat ya untuk menguasai bahasa Arab ini. Satu, dia dalam bahasa Al-Quran, dan adalah ya, setengah orang dia akan setengah ustaz-ustaz ni dia akan selitkan hadis-hadis yang bermasalah ini ya. Ada kononnya bahasa Arab adalah bahasa ahli syurga dan sebagainya. Tapi hadis itu bermasalah, tidak perlu sebenarnya. Kita just tekankan bahawa bahasa Al-Quran dan juga hadis adalah bahasa Arab. Jadi orang pun faham. Kalau dia mau memahami agamanya, dia kena kuasai bahasa Arab. Dan ditambah lagi, kita akan berasa keumatan itu ya dengan bahasa Arab. Bukan kearaban ya. Tidak semestinya saya pakai baju t-shirt pun saya boleh bercakap dengan bahasa Arab. Tidak semestinya kita menjadi Arab barulah kita boleh bercakap bahasa Arab. It's wrong. Kita lain ya, bahasa itu lain, menjadi Arab itu satu perkara yang lain. Ada orang yang boleh berpakaian Arab, berbusana Arab, tapi langsung tidak boleh cakap bahasa Arab. Kita tengoklah Pak Haji yang baru pulang daripada Tanah Haram ya, balik ke Malaysia pakai dengan kopiahnya, tapi cakap Arab sepatah haram pun tidak tahu. Tapi bahasa Arab ini itulah ya, perlu kita perhalusi dan penting sebenarnya untuk menjamin sebagai salah satu daripada faktor yang menggam ya, yang menyatukan kita dan mengikat kita itu sebagai sebuah umat Islam yang bersatu. Jadi never underestimate pengaruh bahasa, sebab melalui bahasa ini ID berjalan, sejarah berjalan, dan sejarah direkodkan dalam bahasa. Jadi begitulah, wallahualam. I've been ranting a lot. Jadi insyaAllah buku ini ya, Masyarakat Al-Quran, akan menemui sahabat-sahabat semua tidak lama lagi. InsyaAllah akan diterbitkan dalam ujung bulan ini ataupun awal bulan 2 lah insyaAllah. Karangan Imam Muhammad Abu Zahrah, di mana beliau telah nyatakan ya, di dalam beliau analisis baik buku ini, bukan sebab saya terjemah, tapi memang isinya baik. Sebab saya terjemah tu sebab sekinda lah ya, tapi sebab utama ialah sebab dikarang oleh Imam Abu Zahrah ini, seorang pemikir Islam yang top tier, yang memang telah mengemukakan analisa yang menarik berkenaan tentang punca-punca kesatuan umat Islam dan juga punca perpecahannya yang wajar kita perbaiki, dan juga wajar kita ambil pot lah ya, ambil pot. Moga-moga Allah SWT memberkati kita dalam usaha ini untuk memahami situasi kita ya. Sebab kalau kita ingin mengubat badan yang sakit tanpa kita ketahui apakah penyakitnya, kita akan mengubat benda dengan ubat yang sia-sia, tidak bermanfaat. Maka kita kena tahu dulu, analisa dahulu, barulah kita boleh tahu apa yang kita perlu buat. Jadi saya kira itu sajalah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita berjumpa lagi di peluang yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.